Okey, baik kelas. Semua boleh bergerak ke belakang kelas untuk mengambil kitab tafsir Al-Quran masing-masing. Okey, boleh bergerak sekarang. Okey, semua dah ada? Semua cukup? Okey, bagus. Okey, sekarang kamu semua cari surah Ad-Duha, buka muka surat 596. Cari surah Ad-Duha. Jumpa? Okey, bagus. Okey, sekarang Ustaz akan memperdengarkan bacaan surah Ad-Duha ini kepada kamu menerusi telefon Ustaz. Kemudian Ustaz akan membaca tafsirannya dan kamu perlu ikut bacaan tafsiran Ustaz secara serentak. Boleh faham semua? Okey, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang dengar? Okey, bagus. Wadduha. Okey, ikut. Demi waktu duha. Okey. Wallaili idza saja. Dan malam apabila ia sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Okey, semua mesti ikut. Semua buka mulut. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu, iaitu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha. Okey. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan didapatinya engkau mencari-cari, iaitu jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk, iaitu dengan wahyu Al-Quran. Okey. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Arif, buka mulut. Fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, iaitu bantuan, maka janganlah engkau dengking herdik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, iaitu dengan menzahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tahniah, bacaan kamu semua baik. Jadi hari ini kamu semua dapat memahami tafsir dan makna bagi surah Ad-Duha dengan lebih jelas. Kalau kamu tengok dalam tafsir Al-Quran itu, surah Ad-Duha ini mengandungi berapa ayat? Ya, betul, 11 ayat yang mana ia diturunkan di Mekah
Jadi surah Ad-Duha ini membicarakan tentang nikmat zahir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membicarakan tentang apa murid-murid? Betul, tentang nikmat yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kamu dekat dalam kelas ni yang dah hafal surah Ad-Duha? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah, ramai yang dah hafal surah Ad-Duha dalam kelas ni. Jadi kamu semua bolehlah membaca surah Ad-Duha ketika dalam solat. Yang mana belum hafal lagi, bolehlah hafal macam kawan-kawan yang lain. Jadi sebab apa surah Ad-Duha ini dinamakan dengan nama Duha? Siapa yang tahu? Sila angkat tangan. Siapa nak cuba jawab? Kenapa surah Ad-Duha ini dinamakan dengan Duha? Harun, cuba jawab. Ya, betul. Tanya Harun. Beri tepukan untuk Harun kerana berani mencuba. Okey, surah Ad-Duha ini dinamakan Ad-Duha kerana Allah bersumpah dengan waktu duha. Kalau kamu tengok ayat yang pertama dalam surah Ad-Duha tu, Allah berfirman Wadduha, demi waktu duha. Selain itu juga waktu duha ini merupakan waktu yang paling bermanfaat buat kita semua, di mana waktu duha ini bermula ketika terbitnya sinaran cahaya matahari. Malah pada waktu ini juga Allah membuka pintu rezeki kepada manusia, dan waktu ini juga manusia mula mencari rezeki, iaitu keluar bekerja bagi menampung ahli keluarga. Dan pada waktu ini juga kita disunatkan untuk melaksanakan solat sunat. Siapa tahu solat sunat apa? Solat subuh. Kan, solat subuh. Solat subuh itu bukan berlaku pada waktu duha. Solat subuh adalah dari terbit fajar, selama mana cahaya matahari belum terbit, dan ianya bukan solat sunat. Solat subuh adalah solat fardu, wajib kita laksanakan sebagai umat Islam. Jadi bukan solat subuh jawapannya. Jadi untuk waktu duha, solat yang disyariatkan ialah solat sunat. Bagus, solat sunat duha. Jadi kamu semua boleh laksanakan solat sunat duha pada waktu duha sebanyak 2 rakaat. Kalau nak buat 4 rakaat boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. 6 rakaat pun boleh, 12 rakaat pun boleh. Jadi apabila seseorang itu solat duha, dia bukan sahaja mendapat pahala, malah rezeki akan sentiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu dan hari seterusnya. Seperti yang kita sering dengar bahawa orang kata solat sunat duha ini merupakan solat pembuka pintu rezeki. Jadi rezeki yang macam mana ni Ustaz? Okey, rezeki yang tidak disangka-sangka, bukan sahaja dari bentuk kewangan, malah kita dapat tubuh badan yang sihat. Itu pun satu rezeki buat kita. Ya, dapat hidup dalam keluarga dengan bahagia, dapat melaksanakan aktiviti seharian dengan baik. Lagi apa lagi? Betul, dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Itu pun satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam nikmat yang Allah bagi kat kita. Cuma diri kita sahaja yang kurang mengingati Allah dan lupa bersyukur kepadanya. Ingat tak apa Ustaz kata sebelum ni? Siapa ingat? Betul. Bukan nikmatnya kurang, tapi syukur kita yang hilang pada Allah. Dan dalam surah Ad-Duha ini juga Allah menyuruh kita supaya sentiasa menjaga kebajikan anak yatim dan membantu golongan yang memerlukan. Macam mana Ustaz tahu? Dalam surah Ad-Duha ni Allah suruh buat itu, buat ini. Macam mana Ustaz tahu? Okay, kalau nak tahu, buka surah Ad-Duha tadi, cari ayat yang ke 9. Okay, cuba baca ramai-ramai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, ikut. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Jadi ayat itu menerangkan Allah menyuruh kita supaya berbuat baik, ya, sentiasa menjaga kebajikan anak yatim dan membantu golongan yang memerlukan. Okey, baik. Jadi semua murid boleh faham? Ada apa-apa soalan? Tiada. Alhamdulillah, semua dah faham. Sekarang
Tutup kitab tafsir Al-Quran kamu, kemudian letakkan semula di bahagian belakang kelas. Okey, boleh bergerak sekarang. Okey, baik. Sekarang Ustaz akan bahagikan kamu kepada 4 kumpulan macam sebelum ini. Ingat lagi tak kumpulan masing-masing? Okey, boleh bergerak sekarang. Okey, baik, semua dah ada kat kumpulan masing-masing. Okey, ketua bagi setiap kumpulan datang ke hadapan untuk ambil kertas tugasan ni. Okey, boleh ambil sekarang. Okey, setiap kumpulan akan dapat 1 kertas. Okey, semua cukup? Okey, baik. Sekarang lihat kertas yang Ustaz bagi tu. Okey, kamu semua perlu membaca arahan yang diberikan. Kemudian kamu perlu berbincang sesama ahli kumpulan kamu. Bincang dalam grup untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okey, setelah selesai menjawab, kita akan bincang jawapan bersama-sama. Ustaz beri masa selama 5 minit untuk kamu jawab. Okey, boleh mula sekarang. Baik, semua dah siap? Masa dah cukup 5 minit. Ada siapa lagi yang belum siap? Okey, bagus, semua dah siap. Okey, sekarang mari kita bincang jawapan. Ustaz akan panggil nama-nama kumpulan tertentu untuk membaca soalan dan memberikan jawapan. Okey. Untuk soalan yang pertama, okey, Ustaz pilih kumpulan Akif. Okey, kumpulan Akif, bangun semua, baca soalan dan berikan jawapan. Ya, betul. Surah Al-Duha diturunkan di Mekah. Okey, beri tukan untuk kumpulan Akif. Okey. Untuk soalan yang kedua, Ustaz pilih kumpulan Auni. Okey, bangun, baca soalan. Ya, betul. Surah Al-Duha mengandungi 11 ayat. Okey, tepuk tangan untuk kumpulan Auni. Seterusnya untuk soalan yang ketiga, Ustaz pilih kumpulan Fiam. Bangun, jawab soalan. Baca dulu soalan. Okey, baca kuat-kuat. Betul. Surah ini dinamakan Al-Duha kerana Allah bersumpah dengan waktu duha. Macam mana kamu tahu Allah bersumpah dengan waktu duha? Kenapa Allah tak bersumpah dengan waktu selain duha? Zuhur ke, asar ke, subuh ke? Macam mana kamu tahu? Apa bukti? Okey, buka surah Al-Duha ayat yang pertama. Allah berfirman, Wadduha, demi waktu duha. Itulah jawapan dia. Okey, untuk soalan yang keempat, Ustaz pilih kumpulan Lutfi. Sila bacakan soalan dan berikan jawapan anda. Ya ke tentang balasan Allah kepada Rasulullah SAW? Siapa lagi yang buat jawapan macam kumpulan Lutfi? Tak ada? Kumpulan Lutfi saja yang buat macam tu? Okay, tak apa. Jawapan sebenarnya adalah, okay, duduk. Dalam surah Al-Duha, Allah menceritakan tentang nikmat kurniaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kan Ustaz ada bagi tahu tadi masa kita tengah baca surah Al-Duha tadi, Ustaz dah jelaskan bahawa surah Al-Duha ini membicarakan tentang nikmat zahir yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya, okey, tak apa. Kalau Lutfi boleh cuba lagi dan jangan lupa buat pembetulan di ruangan kosong. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Untuk soalan yang terakhir, Ustaz akan baca dan siapa nak jawab, angkat tangan. Okey, baik. Soalannya, adakah benar pengajaran berikut dalam surah Al-Duha? Kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Berdasarkan pernyataan berikut, adakah jawapan dia benar ataupun salah? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, bagus, Am. Laju angkat tangan. Okey, apa jawapan dia, Am? Benar. Okey. Macam mana kamu tahu jawapan dia betul? Apa bukti dia? Agak-agak apa bukti dia? Ustaz ada bagi tahu tadi. Ya, betul. Dalam surah Al-Duha ayat ke-9 dan ke-10, di mana Allah berfirman pada ayat ke-9 yang bermaksud, adapun anak yatim janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya, dan ayat yang ke-10 yang bermaksud,
adapun orang yang meminta bantuan, maka janganlah engkau terking heartbeatnya. Jadi betul jawapan Am, bagus. Beri tepukan untuk Am. Ya, berjaya menjawab soalan dengan bagus dan tepat. Okay, tanya Am. Okey, jadi soalan dah habis. Okey, siapa betul semua angkat tangan? Ramai. Alhamdulillah, semua dah faham. Salah satu angkat tangan. Okey. Ada tak yang salah semua? Tak ada. Oh, alhamdulillah. Okey, ini menunjukkan kamu semua benar-benar faham tentang penjelasan maksud surah Al-Duha. Beri tepukan untuk diri masing-masing. Okey, baik. Jadi ketua bagi setiap kumpulan, sila simpan tugasan yang ustaz bagi ni dalam fail kamu. Nanti kamu boleh guna untuk membuat rujukan dengan ahli kumpulan kamu. Okey, faham semua? Okey, bagus.